Hari ini adalah sesi di mana saya akan bentangkan, kita akan lebih buat discussion on the kompetensi kejurulatihan. Okey, kalau you tengok sebagai seorang jurulatih, kita tengok kompetensi ni dia tidak bergantung kepada siapa you, adakah you datuk, adakah you atlet elit ataupun atlet bukan elit, atlet yang biasa, semua memerlukan kompetensi ataupun dia tidak dihalangi dengan race, agama and so on. You boleh tengok how good and how akrab Datuk Misbun Siddiq, Datuk Datuk Rashid Siddiq dan juga Datuk Lee Chong Wei dalam arena level yang tinggi. So itu kita kalau nak ikutkan, kita dah break the culture, ada setengah-setengah berlakunya. Kalau Melayu nak duduk dengan Melayu saja, dengan Cina saja, India dengan India. Dalam sukan itu sebenarnya tak ada batasan. Alright. Objektif sesi kita pada hari ini sehingga pukul 1, saya akan membincangkan mengenai peranan jurulatih, nak menjelaskan kemahiran-kemahiran jurulatih buat, menyediakan rancangan latihan. Ini yang paling penting rancangan latihan, sebab nanti dalam breakout session nanti saya akan pecahkan you all untuk come out dalam rancangan sesi latihan yang you plan buat. Kalau kita cakap sebelum ni kita pernah jadi atlet ataupun kita pernah jadi jurulatih, tetapi sebelum ni ramai di kalangan jurulatih bila bertanya baik di peringkat grassroots maupun di peringkat pre-elite, apakah you punya penyediaan rancangan sesi latihan sukan? Oh tak apa, saya dah guna dalam otak saya semua. Tak ada yang dalam otak kita, kita kena translatekan dalam buku log kita. So that apa sahaja kepincangan yang berlaku kepada atlet pada masa akan datang, kita belik balik, check balik what's going on with the skill that I I teach my athletes, yang menyebabkan atlet I selalu je ke arah salah. So itulah recall. Kalau katakan kita nak recall dalam otak kita, very difficult untuk kita recall pada tarikh berapa hari bulan and so on. So itu yang saya nampak. Dan juga kita perlu dekat sini on the mengenal pasti bakat dan memahami sebelum mengenal pasti bakat, memahami struktur sesi latihan dan juga sekali adalah TID dan dimension on the apa itu program mengenal pasti bakat and so on. Right? Okay. Ada dengar sound tu? Kayu tu. Apa yang dengar tu saya tak boleh start tu. Boleh. Boleh offkan sound? Alright, terima kasih. Boleh offkan. Alright, yang dekat depan coach yang saya tunjukkan ni, ini bukanlah yang ada dalam buku teks you all. Saya cuma ambil benda ni, yang ni adapted from International Council for Coaching Excellence. Kalau you nampak kat sini dia ada beberapa lah macam piramid, semi piramid dan apa core kompetensi. When we talk about kompetensi, kita kena tengok kalau you tengok yang warna merah tu, the first one yang sebagai seorang jurulatih perlu tahu adalah value. Apakah nilai-nilai kejurulatihan? Nilai-nilai kejurulatihan tu you boleh cari di mana-mana, tetapi by the end of the day you menggunakan that one as your pillar, as your kata pillar ni apa benda? A main element, asas elemen untuk you nak jadi seorang jurulatih yang baik. Okay, kalau you tengok di sini di samping values, you juga pernah belajar semalam dengan saudara Freddy mengenai filosofi. Apakah filosofi yang boleh you guna sebagai guidance untuk you set your own goals for your specific sports or your whatever fitness related yang terlibat. In order untuk you capai the elemen-elemen seperti value, filosofi and so on, you memerlukan satu kategori yang kita panggil interpersonal knowledge. Interpersonal knowledge ni macam mana you connect yourself with other people surrounded at your particular sports ataupun apa saja training regime yang you develop. So di sini kita lihat siapa interpersonal yang you perlu tu you kena adakan, sebab you takkan pandai kalau you adalah dari sukan
rhythmic gymnastic, you takkan pandai semua benda. You takkan pandai gym work or whatever strengthening program, you takkan pandai 100% on di pemakanan dan so on. Tetapi di sini dengan adanya interpersonal knowledge yang you ada, you boleh link up yourself dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dan kepakaran tertentu. Alright, so pada masa yang sama dan tidak langsungnya, you adalah mini scientist kepada your own athletes. Mini scientist ni contohlah, atlet kata, coach saya sakit perut lah coach. Kenapa you sakit perut? Mesti semalam you makan benda pedas, betul tak? Benda pedas tu, makanan pedas tu sebenarnya related dalam nutrition. Apakah bentuk-bentuk makanan yang atlet boleh ambil sebelum, semasa dan selepas competition ataupun training. So kat sini knowledge yang you ada, you boleh membantu atlet. You nampak atlet tu sedikit lemau, tiredness yang melampau, dan mungkin you boleh buat psychological trait. Psychological trait ni biasanya early in the morning you check your athletes akan check heart rate dia. Tengok heart rate dia tiba-tiba body fit ni, heart rate tiba-tiba 80 dan dia ada plot dia cakapkan okey 80 ni sebab apa berlaku 80. Malam tadi saya tidur tak nyenyak. Kenapa tidak tidur tidak nyenyak? Sebelum tidur saya main phone. So itu benda-benda yang sebagai mini scientist, you are mini scientist, untuk you nak develop benda tu, you dah tahu this is connecting element yang you grab daripada tenaga-tenaga pakar psikologi, nutrition and so on. So itu kisah interpersonal knowledge. So you kena ada knowledge tu. Intrapersonal knowledge ni dia lebih kepada self-awareness dan reflection. Okay, self-awareness and reflection pada yourself dan pada you dengan athletes yang ni secara tak langsung. Seterusnya, ini the most important part dalam you punya bidang kepakaran sukan you. Contoh kalau you daripada combat sport, you kena pandai dalam bidang combat sport, iaitu sport specific related contest and how to teach it. Okay, kat sini that is why bagus macam mana pun kita mesti ada coach mentor. Okay, saya percaya depan saya hari ni semua daripada yang beberapa puluh orang yang depan saya, you all mesti ada coach mentor you all, betul tak? Ada tak yang tak ada coach mentor kat sini? Tak kisahlah coach mentor ni tak berarti coach tu perfect. Kalau katakan you ada 10 elemen yang you kena complete, tak semestinya coach mentor tu perfect 10-10. Mungkin you ada 3-4 orang coach mentor mengikut niche area. So sesiapa saja di dunia ni, kalau dia nak bagus, dia kena ada mentor. Alright, so you kena find your own mentor for your own specific sports beside the professional knowledge yang ada kat depan ni. Alright, macam mana kita nak tahu yang kita mempunyai core kompetensi yang bagus? Sebagai seorang jurulatih, you kena set a vision and strategy. Macam mana you nak melatih dan apa you punya target kepada atlet you. Walaupun you adalah coach dari club yang berbayar, recreation semata, tetapi mesti ada target. Target dia untuk apa? Contoh, the first one untuk competition. Yang kedua mungkin untuk kesihatan. Yang ketiga, beside kesihatan, dia orang nak kecantikan. Itu pun adalah target-target yang tertentu yang coach kena buat. Dan apa strategi yang you sepatut buat in order to capai the target. Okay, semua target, vision and everything must kena link ataupun kena tengok dalam situation environment kita. Kita boleh menggunakan copy and paste yang dari negara, say you ambil dari England. Tetapi how do you apply the training regime or whatever program that you copy and paste di Malaysia? Adakah culture di Malaysia membenarkan you buat macam tu? Perkara yang pertama yang saya tengok pasal culture, kalau you tengok dalam rhythmic gymnastic, dalam diving di negara China, saya pernah pergi year back tahun 2009 dulu, saya pernah pergi ikut rombongan untuk pergi tengok sekolah sukan Beijing. Ada atlet berumur 5 tahun, dia tak sekolah, dia preschool. So bila saya bertanya, tapi saya tak boleh cakap Cina lah kan. Saya tanya, ada translator, macam mana you keep this group of athletes, budak-budak bawah umur? Dia kata biasanya di China, parents are willing untuk send anak dia untuk pengenalpastian bakat, PID selection, untuk diserapkan di sekolah sukan di Beijing.
So suka di Beijing tu tiba-tiba bila saya masuk saya tengok gambar Jet Li, gambar ini dulu dia suka wushu, patutlah sekarang dia dah jadi aktor and so on. So bila saya masuk, saya bertanya, dia cakap di sekolah sukan ni pada waktu 2009 lah, dia orang hanya dibenarkan 2 kali setahun sahaja jumpa anak dia orang. Okay, 2 kali setahun. Sebab apa? Tumpuan, dan anak-anak 5 tahun 6 tahun ni dia orang ada guardian yang jaga dia orang, mungkin 5 orang versus seorang adult, something like that. Dia orang hanya bertemu pada hari raya so. Dan dia orang dapat allowance, dan allowance ni biasanya akan terus masuk ke student terbabit dan boleh link up dengan parents. So parents juga menggunakan this secara untuk tambah pendapatan dalam family. Itu salah satu. Maknanya bila saya pergi dan saya bertanya, okey, kenapa saya tengok Papa Anjal 3 meter, dia suruh budak tu terjun, budak tu tak nak terjun. Coach tu sepak je. Lepas tu sepak rupanya dekat pinggang budak tu diikat dengan tali yang selamat lah. So bila atlet ataupun peserta tu macam tak boleh nak timbul, coach cepat-cepat tarik. Tapi di Malaysia kita tak boleh buat macam tu. Sebab dia kata, I don't care. Sebab di negara dia, kalau dia buat macam tu, you tak nak, ada 1000 orang beratur. Di Malaysia, kalau you tak nak, you buat macam tu, you tak nak pula, dan potential kita gone macam tu. Di Malaysia, kalau saya ingat saya dulu dalam gimnastik ataupun rhythmic, saya ingat saya, kalau parents yang overprotective ni, you buat atlet, you gymnast, you buat rhythmic gymnastik, forward roll pun, lebam sikit terus report polis. So macam mana you nak buat? So itulah limitation yang kadang-kadang you tak boleh nak shake, you tak boleh nak link, copy dan paste yang negara luar di Malaysia. Tetapi masih boleh macam mana you nak shape dengan situation culture kita, agama kita terhadap penekanan sukan spesifik terbabit. So itu dari segi general. So seterusnya kalau you tengok situ, build a relationship. Build a relationship here related dengan your athletes ataupun you punya social agent. Social agent ni siapa? Guru besar, pengetua, orang JPN, orang Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, whatever it is, parents and everything. You build lah kat situ. Kalau you build lah kat situ cantik, maka cantiklah dia punya kejadian selepas tu. And of course lah, build macam mana, nak cope dan shape macam mana, you kena practice. So, conduct the practice. Conduct practice pula ada tata cara. Pada tahun pertama contohnya, ini kajian yang dibuat oleh Prof. Dr. Olex pada tahun 1995. Untuk generality, saya tak cakap sukan spesifik, general saja. Tahun pertama, you kena spend 1.1 jam setengah sehari, darab dengan 3 kali seminggu, darab dengan 40 minggu, you akan dapat 180 jam setahun untuk you spend dengan atlet on the generalities. Bila tahun kedua, you akan meningkat dan menjadikan 360 jam, dan seterusnya tahun ke-5, ke-6, ke-7 dia dah boleh pergi ke 700 jam per year. Di Malaysia kadang-kadang di peringkat umur muda ni you all out 2 jam, 3 jam. Itu tidak boleh dijadikan satu benchmark yang baik. Sebab atlet-atlet ni the first one, bila you ajar dia orang untuk nak remain them stay dalam that particular sports, you kena ada or you kena create enjoyment pada mereka. Sports is fun. Sports is part of my fun activities. Physical activity kalau I tak buat, ibarat I tak breakfast, I tak lunch or I tak dinner. So sampai that level ya, kita kena develop. Dan seterusnya of course you kena react on the field. Maknanya yang ni terlibat dengan, kena tengok di situation, mungkin benda ni melibatkan risk management kepada atlet, kepada environment. You kena make sure that you bukan sekadar buat training je. Apa nak jadi kilat ke putih ke, budak tu injured ke, budak tu pension ke, tak apa, saya training je, tak ada apa. So itu alertness you, and of course learn dan reflect kepada sekitaran. Itu pun penting in general. Ini konsep ni adalah konsep untuk memberi pemahaman kepada coach, walaupun benda ni tak keluar dalam exam ni, memang confirm tak keluar dalam exam, tetapi coach perlu faham this is core kompetensi untuk you menjadi seorang jurulatih yang cemerlang. Saya tak nak you lulus saja dalam kursus level 1, tetapi by the end of the day
you tidak feel, roh you tak masuk pun dalam elemen-elemen pengajaran. So that is why saya tambah added value. Okay, apa itu sebenarnya coaching kompetensi? Coaching kompetensi ni tujuan kita nak improve performance orang yang kita ajar. Kita nak facilitate skill, pembangunan skill supaya clear dari segi spesifik performance, spesifik niche area ataupun spesifik prestasi spesifik dan memberi feedback yang very good untuk proof dia. Kalau sebelum ni dia boleh melompat dua kaki. Lepas tu dia tambah difficulty, dia dah boleh melompat satu kaki. Lepas dia melompat satu kaki, dia melompat sambil catch the ball. So itu antara benda-benda yang boleh you nak apa orang cakap, lebih nak baguskan you punya atlet di bawah you. Sebelum ni dia hanya pandai pegang stick tanpa menggelecek bola. Sekarang ni dia menggelecek bola, lari sikit, lepas tu dia dah pandai buat turning. Lepas dia pandai buat turning, kalau dia lalu skitter of pole tu ibarat kaki atlet lain, macam mana dia whip bola daripada belakang kaki orang. Maksud itulah level-level difficulty yang sepatutnya dalam pengajaran kemahiran sukan perlu berlaku. Okay, tapi of course perlu ada progression, iaitu asuh maju. Contoh progression yang saya boleh jelas, saya rasa orang semua akan faham. Macam mana first time you nak ajar atlet you buat push up. You tak terus hantar ajar dia orang duduk dekat lantai. Tetapi you ajar dulu push up di dinding. Dinding mungkin 70 degrees. Lepas tu turunkan sikit jadi 50 degrees, 40 degrees. Terus 0 degrees. Dan dia buat push up. Bila dia buat push up macam tu, masa awal-awal you dah ajar dah 45, you kena make sure that you punya bend your tangan tu 45 degrees and so on. So benda yang sama juga angkat berat. Siapa kata atlet angkat berat bawah 12 tahun kita tak boleh develop atlet angkat berat? Boleh. Kita ajar teknik menggunakan batang kayu. Kita tak guna pun besi, kita guna batang kayu saja untuk ajar teknik. Bila dia start umur 13, 14 baru kita increase sikit-sikit. That is a part of the progression level. Right. Itu baru mukadimah Saya ada 80 slide